وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita meneruskan tazkirah pada malam ni dengan serba ringkas, tak lama pun tuan-tuan jangan risau. Lepas ni boleh balik, boleh makan lagi, apa ada barang makan kat rumah tu tuan-tuan makanlah sepuas-puasnya sebelum kita mati, ya. Baiklah, kita cuci dulu hati dengan kalam-kalam Allah. Mudah-mudahan hati kita bersih, lunturlah racun-racun dosa. Apabila lunturlah racun-racun dosa, badan kita ringan, tubuh kita ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilai anta maksudina wa ridaka matlubina. Ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim warham walidina ya Rahman ya Rahim warham walidina ya Rahman ya Rahim warham walidina ya Rahman ya Rahim warham walidina. Alhamdulillah, kita dapat menyebut kalam-kalam Allah dan kita pula dapat duduk dalam majlis ilmu. Dalam satu pendapat mengatakan ini hadis sahih, ya, ini hadis sahih tuan-tuan. Satu pendapat mengatakan sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu, dia duduk ya, dia duduk, dia dengar, dia tak catat pun, tak ada catat, tak buat kitab sambil-sambil nyandor macam ni, ya, sambil nyandor macam ni tuan-tuan. Orang ni dia selamat daripada api neraka Allah. Nampak ni kelebihan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada bulan Ramadan ni Allah tarbiyah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang berkasih sayang, menjadi hamba Allah yang sebenar-benar takutkan Allah. Kita beruntung tahun ni kita boleh semayang tarawih di masjid dan di surau. Kita semayang rapat-rapatkan saf, ya, kita dapat selawat beramai-ramai dan kita dapat makan more bersama-sama. Kita beruntung hendaklah kita bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kan dalam Al-Quran firman Allah, apa kata Allah dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Tapi pada bulan Ramadan ada setengah manusia dia boleh berpuasa, dia boleh berlapar dan dahaga, tetapi mulutnya jahat, telinganya jahat, hatinya jahat, matanya jahat. Dan ada setengah manusia pula dia boleh berpuasa tapi tak semayang. Tadi aku buka di satu tempat, rahsialah tempat mana tuan-tuan, ya, ramai orang buka tapi lepas buka terus start kereta terus cabut. Kita kena sangka baik lah, mungkin dia main jamak tuan-tuan, ya. Kena sangka baik lah, aku cakap dengan anak aku, kita sangka baik, mungkin dia musafir, mungkin dia semain jamak tuan-tuan, ya. Tapi ingatlah, solat dan puasa dia berbeza. Solat ni, ya, dalam hadis sebut sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana engkau lihat aku sembahyang. Ni kata baginda, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza puasa ni, ya, solat ni bila umur anak itu 7 tahun, bapa wajib menyuruh anak itu sembahyang. Tapi anak ni tak wajib sembahyang lagi sebab dia belum cukup umur. Dia berbeza puasa. Puasa ni bila dia berakal dan cukup umur, dan apabila dia kuasa, maka puasalah ke atasnya. Ini bab puasa. Tapi bab solat orang ambil endah tak endah.
Ambil edah tak edah, tengok sembahyang sunat tarawih. Orang bergobok-gobok sembahyang sunat tarawih. Tetapi sembahyang fardu 5 waktu, orang tak boleh datang. Tak boleh datang. Orang boleh bergobok-gobok sembahyang sunat tarawih. Bila mengaji dia balik. Tuan-tuan berani sound? Aku berani sound tadi. Ya, aku tak masuk balik buat apa? Aku kena cakap nanti daripada mahsyar Allah tanya aku, tuan-tuan. Qulil haqqa wa law kana murra, ja'al haqqa wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Tuan-tuan, buat kebenaran kita kena bagi tahu amal ma'ruf nahi munkar. Tadi orang telefon aku daripada Melaka. Ustaz, orang ada bagi tahu zikir hu tu sesat lah ustaz. Aku jawab senang dengan dia. Oh, itu buat TikTok tak sesat. Ya, tak sesat. Orang zikir hu sesat. Tu menjalak-jalak tu, gegar paganza, ya, deraja lawak tak sesat. Orang berzikir kata sesat. Engkau ni apa ni? Ya betul lah ustaz, ya. Nampak. Hu bahasa Arab huwa. Hu tu dia. Faham? Allah kat sini. Faham? Kalau kita ni bukan ahli tarikat, bukan ahli zikir, jangan sembang buat zikir. Faham? Ya, ni tak ada majlis ilmu balik. Macam mana nak dapat ilmu, tuan-tuan? Nanti bila ustaz marah, tok guru marah, dia marah kat ustaz balik, tuan-tuan. Tapi bukan orang sini semua bagus. Tadi dia keluar, dia masuk balik, tuan-tuan. Orang sini bagus, tuan-tuan. Baiklah tazkirah pada hari ni, ya. Tajuknya tadi aku tengah musafir, ya. Bukan musafir lah, tapi tidak melebihi 2 marhalah, ya tuan-tuan, ya. Aku dapat ilham, tajuknya bab tentang mati. Tadi aku masuk pun memang elok sangat tajuk tentang mati, sebab dalam ni semua calon-calon akan jadi jenazah, tuan-tuan. Tapi kalau orang belajar ni, ya aku nak beritahu lah, yang belajar nyandor-nyandor dinding ni hati-hati. Sebab orang nyandor-nyandor dinding ni, malaikat maut dia paling attack orang tentang belajar nyandor dinding. Sebab mana-mana aku mengajar dah 9 tahun, 10 tahun, tuan-tuan, mana tempat-tempat aku mengajar kuliah bulanan, orang yang nyandor dinding ni cepat pergi, tuan-tuan, ya. Tapi untunglah cepat pergi, tuan-tuan. Bila cepat pergi, ya, dia cepat bertemu dengan Allah, tuan-tuan. Bila lambat pergi, ya, dia banyak hisapnya di padang mahsyar, tuan-tuan. Lepas tu di antara orang yang lambat masuk syurga, iaitu orang yang banyak harta. Banyak harta, macam kita ni confirm memang lambat masuk syurga, confirm, tuan-tuan. Allah tanya, telefon beli mana, beli kedai mana, ini stand beli mana, akad jual beli ke tidak, duit dari mana, semua tanya. Duit ke WSP, Allah tanya, dia kalau SP, kau zakat tak zakat, semua tanya, tuan-tuan. Ingat tuan-tuan senang, susah. Jangan nak berangan lah, tuan-tuan. Ni yang pada bulan Ramadan, Nabi beritahu dah, ni pun hadis sahih. Sekarang ni kalau sebut semua nak kena sahih ya, tuan-tuan. Ya, tak sahih nanti kan kena viral. Ya, sikit-sikit nak dalil, sikit-sikit nak dalil. Kalau mengaji tak berkitab, dalil apa? Tuan-tuan, mengaji sanda-sanda nak dalil apa? Tuan-tuan, orang yang ada dalil ni, dia mengaji bertalaki, ada kitab mengantuk guru, baru dapat dalil. 4 jam, satu bab 4 jam baru dapat dalil, tuan-tuan. Kalau mengaji setakat nyanda-nyanda sambil main handphone, tak dapat dalil, tuan-tuan. Mengaji dengan ustaz mana pun tak dapat, tuan-tuan, ya. Tengok ada akhir zaman, mana penyemamat dia suka viralkan ustaz-ustaz, suka viralkan Pak Sumek pun dia viral, baru mengaji 3 tahun je pun, tuan-tuan. Ingat dia padang mahsyar, dia sangkut dia padang mahsyar, bukan senang, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, kita masa sembahyang sunat tarawih nampak kubur batu nisan keluar, kejap lagi jadi keluar batu nisan. Ingat tu, tuan-tuan, itu tempat kita yang terakhir, faham, ya. Tempat yang kita yang terakhir. Tapi kalau orang yang dia baik, dia orang soleh, beruntung lah, tuan-tuan. Baiklah tentang mati. Mim alif ta ya, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Siapa pun tak ada lari daripada kematian. Itu yang berlaku dalam hadis kursi yang pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang seorang hamba Allah, dia suruh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam hantar dia ke negeri China. Sebab apa? Sebab dia tahu buat perihal tentang kematian. Itu yang Nabi Allah Sulaiman perintahkan angin supaya hantarkan hamba Allah ni ke negeri China. Itu yang malaikat maut beritahu, walaupun dihantar, dia duduk tinggal di negeri mana sekalipun, aku tetap sampai, aku ambil nyawa dia. Ini malaikat maut. Malaikat maut ni dia punya mata sebanyak mana makhluk Allah, sebanyak itulah mata dia. Ini malaikat maut. Tapi kalau bagi orang yang beriman, dia nak ambil nyawa, nak ambil roh daripada muka hadapannya. Kalau bagi orang munafik, orang-orang yang melanggar perintah Allah, orang-orang kafir, daripada punggung belakangnya. Inilah malaikat maut, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, nanti kita jumpa malaikat maut. Ya. Tapi kalau orang soleh, orang yang beriman, dia untunglah jumpa malaikat maut dalam keadaan yang
dalam keadaan yang baik ya. Tuan-tuan, satu pendapat mereka mau bagi salam. Assalamualaikum. Wahai AJK surah seksyen 20. Tuan-tuan, ya, jangan risau ah. AJK tak ada kesemayang dekat luar, aku nampak tu, ya. Malalah kita ni bukan wali Allah, bukan khusyuk semayang, tuan-tuan. Ya, nampak tu nama-nama senarai yang menguruskan jenazah. Tuan-tuan. Nanti tak lama orang uruskan kau pula. Ingat tu, tuan-tuan, ya. Betul kita ni, hidup kita ni tu dalam Al-Quran apa kata Allah, hablu minallah wa hablu minan nas. Dalam kita jaga hubungan kita dengan Allah baik-baik, dengan manusia baik-baik. Sebab apa? Akhir hidup kita perlukan pertolongan daripada manusia. Tuan-tuan, itu kita mati, kita minta tolong dengan orang lain, menguruskan tentang mandi kita, kapan kita, semayang kita, semua. Sebab itu rumah Allah ni, masjid ni jangan tak datang. Jangan tak datang, tuan-tuan, jangan tak datang. Sebab akhir hidup kita pasti datang. Tapi kalau datang dia tak duduk belakang, duduk depan ni. Istimewa tak istimewa, duduk depan ni, tuan-tuan. Satu langkah, Al-Fatihah, 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 hantar di kubur. Wah, tak kira siapa tuan-tuan. Ingatlah pada bulan Ramadan ni, apa kata baginda, hendaklah kamu buat 4 perkara. Pertama, perbanyak mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, perbanyak ucap ni. Keluar surah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik rumah dah janji dengan bini, malam ni ada wrestling, ya, dah makan ubat kuat, tiba-tiba bini kata, bang minta maaf lah, uzur bang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni suami soleh, tuan-tuan. Suami soleh ni dia suka menyebutkan Allah, tuan-tuan. Suami soleh ni dia suka mengalah. Ni suami soleh, tuan-tuan. Ya, suami soleh ni dia tidak menunjing jari kepada bini. Ni suami soleh, tuan-tuan. Nak dapat jadi suami soleh ni bukan senang. Ni bulan Ramadan Allah tarbiyah kita. Allah tarbiyah kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benar bertakwa tu. Ra mim dot alif nun, Ramadan. Ra redha, mim ma'rifatullah, dot di'fun. Di'fun ni berganda-ganda. Alif Allah, nun adalah cahaya. Ni Ramadan. Tuan-tuan beruntung, Allah panjangkan umur dapat menyambut Ramadan pada tahun ni, tuan-tuan. Orang lain dah tinggal di alam barzah, tuan-tuan. Bulan Ramadan rehat. Kadang orang tanya, ustaz, orang mati hari Jumaat macam mana? Orang ni kaki minum arak, orang ni tak semayang, ahli zina, tak datang masjid, macam mana mati hari Jumaat? Lepas tak ada tentang siksa kubur? Lepas. Tapi pada hari itu hari Sabtu kena kodam. Ya, mintalah mati hari Jumaat. Datang minta mati hari Jumaat. Minta minggu depan mati. Ya, padan ke. Ya. Kubur ni main kubur, tuan-tuan. Betul bila pergi kubur, hadis daripada Abu Hurairah, sunat kamu bagi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, waalaikumsalam. Siapa datang tu? Anak siapa datang tu? Solehnya dia, rajin jadi ziarah mak ayah dia, tuan-tuan. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Tapi ingat, pergi kubur jangan lupa scan. Ya, jangan lupa scan kat kubur ni, scan. Ya, nanti orang kubur marah, tuan-tuan. Ya, kita beruntung, tuan-tuan, tahun ni abang Covid dah balik dia balik kampung. Ya, Covid ni adalah makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Sebab itu Nabi cakap dah, dulu lagi Nabi cakap dah, kamu selalu menghidupkan suri kijang. Kamu menghidupkan suri kijang. Sesiapa yang menghidupkan suri kijang, dia menghindar daripada virus-virus dan roh dia kuat. Bila kita punya roh kuat, virus susah masuk, tuan-tuan. Ni tak ada, kita tak suka menghidup wangian-wangian, tuan-tuan. Suka menghidup, suka menelan asap rokok je. Habis-habis rokok. Apa lah, tuan-tuan. Kalau dah bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, kalau boleh berhenti ya, tuan-tuan. Rokok ni busuk, tuan-tuan, bau biawak, faham? Kadang sembahyang sebelah sembahyang jemaah ni, Allah, busuk tu. Aku benci betul orang isap rokok, bau rokok ni. Rasa nak psycho tapi tak boleh nak sembahyang, tuan-tuan. Dah tahu nak solat, nak datang masjid, tak payahlah isap rokok, tuan-tuan. Balik rumah barulah isap rokok, tuan-tuan. Busuk bau dia. Bila ganggu orang solat, maka berdosa, tuan-tuan. Memanglah asal hukum rokok dia makruh, tetapi apabila mengganggu orang lain, dia jatuh haram. Tu faham tuan-tuan? Ya. Orang isap rokok ni pagi-pagi tengok kahak dia hitam. Tepi-tepi jalan tu kahak orang isap rokok, tuan-tuan. Pada bulan Ramadan jangan banyak beludah. Bila banyak beludah makruh. Ada setengah masjid surah tu dia tingkap tu tingkat naku, tuan-tuan. Maka lekat air liur tu, ya.
Jangan banyak berludah, tak batal puasa pun. Telan je dia tu. Yang batal ni imam ludah, tok siap telan. Batal. Jangan diludah-ludah. Bila banyak berludah makruh, telan je. Atau pendapat mengatakan tuan-tuan buka dalam kitab Furu' ini Masail. Tuan-tuan simpanlah sampai kembung sini pun. Tuan-tuan telan, tak batal puasa. Daripada pukul 7 simpan sampai pukul 12 tengah hari. Telan, tak batal. Bila batal niat buka puasa, batal. Lepas tu hukum fiqh dia banyak kaedah. Hukum fiqh dia banyak cabang. Ni baru ni. Ya, ada hamba Allah dia ambil wuduk dalam cebok, dalam gayung. Orang kata, apa ni ketua negara ambil wuduk punya ni? Batal lah wuduk, tak sah lah wuduk. Tuan-tuan belajar bab wuduk atau huruf miftahus salah. Aku bukan anak dia, bukan. Tuan-tuan siapa dia? Datuk Najib kan? Aku bukan anak Datuk Najib. Aku bukan geng dia. Aku bukan bodyguard dia, bukan. Aku nak tegang bab hukum dia, biar tuan-tuan faham. Ni tak ada orang ambil wuduk, orang apa suka ambil gambar viral. Ni tak betul ni. Bodoh ni, ambil wuduk pun tak pandai. Tak payah. Janganlah kita buat dosa tambah-tambah pada bulan Ramadan. Syaitan dah kedekat, takkan kita nak jadi syaitan. Tuan-tuan. Ini gayung. Kita boleh celup dalam ambil wuduk. Syaratnya kita niat sahaja aku mengambil wuduk. Bukan membasuh. Bila membasuh dia jadi mustakmal. Mengambil wuduk. Bila kita basuh, air yang mustakmal tu air yang jatuh daripada muka, baru mustakmal kalau dia masuk dalam tu. Tuan-tuan, kita kena tahu dapat tentang mustakmal. Sebab tu bila kita berwuduk, kita selagi air itu belum rata, kita jangan angkat. Bila dah selesai aku angkat. Bila tak rata lagi kita angkat, letak balik, dia mustakmal lah. Tuan-tuan, itu bab berwuduk kena mengaji. Itu bila bernikah suami isteri, suami kena tengok bini ambil wuduk. Tengok bini mandi wajib, tengok, tapi sekejap Ni tak ada. Mandi dengan bini masa baru nikah. Ni dah berumurnya dia mandi dengan bini. Mana ada? Geli ya Ustaz. Apa ada geli kan? Sunnah, tahu sunnah. Sunnah ni banyak. Sunnah keluar masjid, keluar surau, sarung kasut kaki kanan. Jumpa orang salam, sunnah. Jumpa orang bagi salam, sunnah. Jumpa orang senyum, sunnah. Tuan-tuan, ni kaedah tentang sunnah. Sunnah ni banyak, tuan-tuan. Bukan ni sunnah ni 2-30 ribu sunnah ni, tuan-tuan. Belajar rapat-rapat sunnah. Ni kalau belajar jauh-jauh punah. Belajar jauh-jauh. Sekarang kadang boleh rapat lah. Apa belajar jauh-jauh? Busuk punya orang. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu orang belajar duduk depan-depan ni macam ni. Pahala sebesar gunung Uhud. Pada bulan Ramadan bila dia rebut tentang kebajikan, 1 diganda 70. Fikir ya. Itu yang bila dia nak mati, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah tunjukkan tentang pahala-pahala tentang kebaikan. Tuan-tuan, rebutlah bulan Ramadan ni, rebut. Ada kuliah agama duduk depan, ada kuliah agama duduk depan. Tuan-tuan, ya, bila makan duduk belakang. Itulah. Ni tak ada kuliah agama duduk belakang. Bila makan duduk belakang. Allahu akbar, tuan-tuan, ya. Ni malaikat banyak ni, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab Bidayatul Hidayah. Malaikat membentangkan sayap. Dia bertasbih daripada istighfar. Dia mendoakan bagi ahli-ahli penuntut ilmu. Apa doanya? Ya Allah, berkatilah ia. Ya Allah, ampunilah ia. Tuan-tuan, malaikat-malaikat Allah dia tinggal di mana? Baitul Ma'mur. Satu pendapat mengatakan bila jatuhlah jarum di Baitul Ma'mur, akan terkenalah malaikat Allah. Tu ramai tak ramainya malaikat Allah. Tuan-tuan, ni jin ada tengah semayang ni, jin Islam. Nampak? Kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan jin lah. Faham? Ya? Sebab kita ni bukan wali Allah, kita ni bukan Nabi, kita ni bukan Rasul, tuan-tuan. Baiklah, tentang mati, tuan-tuan jangan risau. Setengah jam berhenti sebab pembayaran setengah jam sahaja. Ya? Ustaz minta duit, tak, tuan-tuan bagi aku ambil. Ya? Tak bagi, aku diam-diam lah, tapi elok bagi. Ya? Baiklah, tentang mati, mim adalah ma'rifatullah. Ya? Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Lepas itu nak sembahyang kena kenal Tuhan. Nak sembahyang sunat tarawih, kena tahu tentang fadilat, kelebihan tarawih. Dia punya rukun dia, fardunya, sunat abadnya, hayatnya, sunat muakkad, kena tahu. Bukan main sembahyang lah. Bukan main sembahyang je, tuan-tuan. Saya sunat tarawih, sunat saja. Siapa nak sembahyang sunat tarawih boleh, tak nak pun boleh. Yang haram ni bergaduh, itu je. Aku nak buat 8 lah, aku nak buat 20 lah, 8 lah, 20, bagi sebiji, balik terus. Yang haram ni bergaduh, tuan-tuan. Tuan nak buat 8 boleh, nak buat 20 boleh, tak masalah. Nama pun sembahyang sunat. Ni tak ada. Kadang orang selawat lepas sembahyang pun orang marah. Ya. Apa selawat ni? Bid'ah. Mana elok? Lepas main sunat tarawih, kita selawat dengan buat TikTok. Mana elok? Mana elok je?
Ayu jawab mana elok? Jawab pun takut. Yang elok selawat lah. Tuan-tuan, sekali kita selawat, malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat Allah berselawat dekat kita 10 kali. Tuan-tuan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa selawat satu hari 10 kali, tak tinggal istiqamah, wajib jumpa Nabi di padang mahsyar. Itu kalau 10 kali. Kalau 1000 kali, ini bahu ni berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga Allah. Nabi bukan YB, faham? Ni Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nama Nazir pun tak ada, faham? Nama baginda, seorang manusia yang luar biasa. Nanti bila dunia hancur, dia bangun dulu. Dia bangun dulu, apa yang keluar daripada mulutnya? Dia tanya, mana umatku? Mana umatku? Macam mana umatku yang berdosa? Nampak, tuan-tuan? Sayang ni Nabi kat kita. Kita nak selawat kat Nabi pun malas, tuan-tuan. Nak tunggu bulan Maulud baru nak selawat, tuan-tuan. Itu pun ada mujur ada bulan Maulud, tuan-tuan. Kalau tak ada, itu yang salam, tuan-tuan. Lepas sembahyang kan ada salam. Dulu bahasa yang boleh bersalam. Sekarang ni takut salam kan? Salah akidah, tuan-tuan. Siapa kata salam mati, kafir. Siapa beretikadnya aku salam mati kan, kafir, tuan-tuan. Tumbuk tak mati, salam mati, bodoh lah ni. Jangan salah akidah. Buka dalam kitab Risalah Tauhid, buka dalam kitab tentang ketuhanan, tuan-tuan, sifat 20 ya. Bila kita beriktikad, iktikad ni dia berpegang, dia yakin, tuan-tuan, yakin. Sebab itu tuan-tuan buka dalam bab tentang kitab Risalah Tauhid, kitab Darussamin, setiap yang baharu ni dia yang mengambil tempat. Jisim, jirim, jawhar firid, jismul latif, dia adalah makhluk, dia adalah benda-benda yang perkara-perkara yang baharu, tuan-tuan. Bila kita beriktikad setiap benda baharu yang boleh menghidupkan dan boleh mematikan kita, boleh menusah, boleh menyenangkan kita, kita beriktikad, maka kafirlah ia. Kita buka dalam kitab. Kafir lain, murtad lain, kena faham, tuan-tuan. Jangan kita beriktikad, kita berpegang. Itu dah yang masa dulu sebelum boleh salam, bila kita bangun daripada sembahyang, kita salam-salam kan, kita selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa buat? Ni tak ada hadis, ulama buat. Kenapa? Agar kita rajin selawat, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah jumpa tak masjid mana-mana dia salam astagfirullah, masya-Allah ada? Mana ada? Selawat juga, tuan-tuan. Selawat ni banyak kelebihan tentang selawat ni, tuan-tuan. Balik rumah bini marah, bini garang je. Balik rumah balik isteri balik, suami ni cengih, minta duit memang susah, kudukut punya orang. Kadang pelik dengan bini kedekut, dengan kawan tak kedekut, open table je. Dengan bini minta bedak, bini minta barang solek, bini minta itu minta ini, banyak songeh suami. Tapi bila dengan kawan senang je belanja. Ajak pergi konvoy senang je belanja. Tak apalah, air belanja, open table air belanja. Air banyak duit, air ada duit KWSP, air belanja. Cantik pun engkau. Aulah sedekah dengan bini tu yang dalam tu, faham? Tuan-tuan, dia tiap malam doakan kita. Tiap hari dia doakan kita, tuan-tuan. Kawan kita doakan kita. Kawan kita dia jumpa kita bila? Masa kita dalam senang baru meriam lah, peranjat sana nak pergi Palestin, tuan-tuan. Ingat tu, tuan-tuan, ya. Bunyi meriam, aku mula lari ilham, tuan-tuan, nampak? Baiklah, tentang mim, ma'rifatullah, ya. Aku ambil sampai alif je. Alif adalah Allah. Perbanyak menyebutkan Allah. Orang yang arif billah, dia akan balik semua kepada Allah. Semua kepada Allah. Bila dia dalam rumah tangga, isteri dia marah-marah, dia balik kepada Allah. Dia balik kepada Allah. Allah nak uji aku, ya. Kadang isteri pula suami marah-marah, dia balik kepada Allah. Allah nak uji aku, ya. Kadang duit kurang, Allah nak uji aku. Semua balik kepada Allah. Ini orang yang arif billah, tuan-tuan. Betul, hati ni kena cuci kalang-kalang Allah. Hati ini pada bulan Ramadan, Nabi suruh kita bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, pada banyak menyebutkan Allah. Itu yang pertama, kalimah syahadah. Kedua, meminta keampunan kepada Allah. Ni bulan Ramadan, pintu langit terbuka. 7 pintu langit terbuka, tuan-tuan. Tak ada tutup pun, terbuka seluas-luas je. Ni bulan Ramadan. Pintu syurga terbuka, pintu neraka tutup. Itu pada bulan Ramadan, orang yang pada bulan Ramadan, orang yang berpuasa dia dapat 2 kelebihan. Pertama, dia mendapat kenikmatan nak menunggu tentang buka puasa. Seronok sangat nak tunggu orang azan, seronok. Tak tahan dah, tuan-tuan.
Ni orang berpuasa. Kedua, dia akan dimasuk ke dalam syurga yang bernama Ar-Rayyan. Tuan-tuan. Tuan-tuan masuk syurga Ar-Rayyan, tuan-tuan. Allah bagi syurga Ar-Rayyan, tuan-tuan. Syurga ni bukannya macam istana, bukan macam mahligai. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan daripada emas, dinding daripada permata, bidadari-bidadari syurga Allah. Seandainya dia bukalah mulutnya, giginya terpantullah cahaya, terpadamlah cahaya matahari dan bulan dan bintang. Itulah gigi bidadari-bidadari syurga Allah. Tuan-tuan. Bukan macam gigi kita kuning cenderokok, tuan-tuan. Bukan macam gigi bini kita gigi palsu, tuan-tuan. Malam-malam tidur buka masuk dalam cawan tu. Bini buka, suami tengok je. Jangan buka. Bila buka suami tak selera. Faham? Jangan dibuka. Janganlah bila berpegang nanti pakai gigi telan mati. Tak adanya mati. Selagi daun di arash yang bernama pokok tubak ni, daun ni nama kita tak jatuh, selagi tu kita tak diambil nyawa oleh malaikat maut, tuan-tuan. Jangan risaulah tentang mati ni, tuan-tuan. Dah ditulis dah, ya. Jangan risau. Macam tuan-tuan ni kalau ikut pun dah lama mati lah. Kenapa masih panjang umur? Pertama, tuan-tuan rajin berdoa. Doa ni astajib lakum. Kedua apa? Tuan-tuan rajin sedekah. Orang rajin sedekah ni umur dia panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Rajin sedekah, rajin sedekah, rajin sedekah. Tapi ingat, dah sedekah jangan viral. Itu je, faham? Tak ada sedekah beras sekampit viral, semua grup dia viral, ya. Baru sekampit tu, tuan-tuan, ya. Bukan orang sini, orang tempat lain, tuan-tuan, ya. Baiklah, alim adalah Allah. Perbanyak menyebutkan Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya. Bila bulan Ramadan ni, lidah ni kena jaga betul-betul bulan Ramadan ni, ya. Jangan ngata orang, jangan ngompak orang, jangan maki orang. Sebab itu pada bulan Ramadan seboleh-boleh tentang media sosial ni korang-korangan tengok. Bila kita tengok, nanti dia akan datang satu nafsu yang jahat, tuan-tuan, ya. Kalau boleh-boleh kurangkan. Bukan tak boleh tengok, boleh. Ada kuliah agama, tengok ah. Ada orang baca Quran, tengok ah. Ya. Kalau ada orang buka-buka aurat, tolak laju sikit, tuan-tuan, ya. Ni tak ada. Kadang duduk surah mentara tak ada buat apa, tengok TikTok. Kadang AJK surah, bukan surah sini, tempat lain, tuan-tuan, ya. Ingat tu, tuan-tuan, ya. Hati-hati ni malaikat Allah ni, kalau malaikat TV ni mencatat je. Tuan-tuan, kalau malaikat yang belah kanan dia catat tentang kebaikan, dia tak lambat, catat cepat. Belajar tarawih, belajar tarawih, witir balik, belajar tarawih, witir balik, belajar tu dia. Yang sini nak catat benda jahat, yang ni tak bagi dulu, dia bagi masa 7 jam. Ni kelebihan bagi umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan buka dalam kitab bab perihal malaikat Allah, tuan-tuan, ya. Baru 20 minit, tuan-tuan, sabar, pembayaran setengah jam, ya. Tuan-tuan rumah dekat, aku rumah jauh, tuan-tuan, ya. Aku nak keluar rumah pun tiap-tiap hari tak dapat buka dengan bini, tak dapat buka dengan anak. Tuan-tuan boleh buka dengan anak bini, tuan-tuan. Aku buka tengah jalan, tepi-tepi jalan buka, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dapat buka dengan anak bini. Aku buka tengah jalan je, tiap-tiap malam. Besok kat mana? Dekat Kuala Selangor, ya. Inilah buat kerja agama tak ada istirahat, tuan-tuan. Rehatnya bila? Mati besok baru rehat, ya. Baru rehat. Sebab itu kita mati ni datang tidak kira waktu. Mati ni datang tidak kira waktu. Ada setengah orang dia mati tengah tidur. Ada setengah orang dia mati malam ni dia mati. Setengah orang dia mati pada bulan Ramadan. Setengah orang dia mati pada malam hari raya. Setengah orang dia mati lepas hari raya. Setengah orang dia mati pada tahun dia mati. Ya. Standby lah, tuan-tuan. Lepas tu bila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan. Yang boleh tolong dia 3 benda dia. Waladun salihun, anak yang soleh. Tengok malam ni ada pemuda-pemuda, ada pemuda-pemuda, ada sana pun tak ada. Yang ada apa? Kampung ni memang semua orang tua, tuan-tuan. Mana pergi pemuda-pemuda, mana pergi pemudi-pemudi, tuan-tuan. Dialah menjadi pelapis, tuan-tuan. Dialah menjadi pelapis yang akan ganti tempat imam, akan mengganti menguruskan jenazah, akan mengganti tempat muazzin, tukang Pak Bilal. Dia uruskan, tuan-tuan. Kita beruntung tahun ni boleh pergi semayang sunat tarawih. 2 tahun masjid terhad, orang nak semayang terhad, tuan-tuan. Kalau jenis orang yang tak pergi masjid, tak pergi surau, nak mengucap besok pun tak boleh. Faham? Ingat tu, tuan-tuan.
Ini doa orang soleh ya. Tuan-tuan, orang soleh malam-malam berdoa. Budak-budak sekolah hafiz malam-malam berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bukalah rumahmu, kami nak salat berjemaah, kami nak muntah ilmu. Tuan-tuan, mereka doa setiap malam. Tuan-tuan, ingat tu, bila dunia dekat kiamat, orang soleh tak ada dah. Tuan-tuan, ya. Orang Islam pun tak ada dah. Sebenar-benar Islam. Bila dunia kiamat, tinggal orang kafir. Sebelum nak kiamat, Allah keluarkan angin dan keluarkan asap daripada bumi. Bila orang Islam yang sebenar-benar Islam, dia menghidu, dia dapat udara ni, dia mati. Kalau dia mati, dia Islam. Kalau tak mati, dia kafir. Betul, orang Islam ni dia tak, Allah ni sayang kepada sebenar-benar mukmin. Dia tak bagi hamba Allah ni yang sebenarnya yang beriman dengannya melihat tentang kiamat. Nampak tuan-tuan, sayangnya Allah dengan hamba-Nya. Ya. Kiamat jangan main. Kiamat yang mula-mula runtuh mana? Air laut. Air laut yang mula-mula. Kedua baru gunung, ketiga baru langit. Ni tentang kiamat, tuan-tuan, ya. Tapi tu orang duduk tepi laut, hati-hati lah, ya. Sebab dalam laut ada gunung berapi. Memang ada dalam hadis. Dalam laut ada gunung, ya. Dia ada gunung berapi. Gunung tu bila dunia nak kiamat, gunung ni akan meletup, tuan-tuan. Tu yang keluar api daripada laut, tuan-tuan, ya. Api neraka lah, tuan-tuan. Api ni semua adalah api neraka. Itu yang tuan-tuan pasang rokok tu, ya. Tu api neraka lah, tuan-tuan, ya. Kan masa Nabi Adam turun dekat dunia, tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar ni alim. Dia belajar mengajar sampai tak sempat nak nikah. Alim Syekh Ibnu Hajar, tuan-tuan. Ya, tu baru ni aku dapat telefon WhatsApp daripada Pahang. Ya, kalau akak ni tengok malam ni, aku minta maaf lah. Ya. Dia WhatsApp aku, dia kata, Ustaz tolong carikan calon untuk anak saya. Anak saya ni tak lawa. Anak saya ni badan besar. Ya. Aku sangka baik, ya aku ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jailani yang dikatakan anaknya buta, tangannya kudung, kakinya kudung, ya. Aku ingat cerita tu je. Aku beritahu akak tu, kenapa kak? Ustaz tolong carikan dia calon. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh berhubung aku. Ya. Calon yang macam mana kak? Orang perempuan jangan marah. Calon tak kira lah dia bujang ataupun duda. Saya untuk anak saya ni, bila dia bimbing pada jalan-jalan Allah. Baiklah kak, kalau macam tu akak hantarlah gambar kat saya. Bila dia hantar gambar, hati aku bergetar, jantung aku bergoyang, tuan-tuan. Lawa anak dia macam orang Arab, tuan-tuan. Betul lah, kita kena sangka baik, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh berhubung aku bagi nombor telefon. Aku bagi nombor telefon orang tu, tuan-tuan pandai-pandailah ngorat, tuan-tuan, ya. Tapi jangan silap ngorat. Dapat ke mak aku tak tahu, faham ya. Ya. Sebab tu bila nak bernikah, sunat melihat pengantin perempuan. Sunat melihat, tuan-tuan. Kita jangan tersilap pengantin nanti, faham ya. Baiklah, tadi mim alif adalah Allah, nun mim alif nun, ta adalah takwa, ta adalah taubat. Perbanyaklah bertaubat kepada Allah, tuan-tuan, ya. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Yang paling terbaik baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kadang orang ada komen, ustaz ceramah laju sangat, ustaz ceramah laju sangat sebab aku nak kerja masa, tuan-tuan, ya. Masa bagi setengah jam, ya. Bayar 300, tak boleh lah ceramah sampai yang untuk 500, tuan-tuan, ya. Kena sendiri ingat lah, tuan-tuan, ya. Penting aku minta duit, aku tak minta duit, tuan-tuan jangan risau lah. AJK tak bagi, aku tak marah, faham, ya. Tapi lain kali panggil aku tak datang lah, faham. Ya, ta adalah takwa, taubat, berbanyak minta ampun dengan Allah, ya. Itu yang baginda bagi tahu. Yang pertama mengucap kalimah syahadah, yang kedua perbanyak istighfar, yang ketiga minta jauh daripada api neraka Allah. Pada bulan Ramadan ni, 2 tempat doa tak ada hijab, tuan-tuan. Minta langsung dapat, minta langsung terima, Allah terima. Pada waktu bila? Pada nak bersahur dan pada nak buka puasa. Dalam hadis menyebutkan setiap petang nak buka puasa. Ini hadis sahih daripada Imam Bukhari. Allah membebaskan 600 penduduk neraka. Allah membebaskan penduduk neraka 600,000. Minta doa pada sebelum buka puasa tu, minta doa sungguh-sungguh. Lepas itu buka puasa lah, tuan-tuan.
Jangan gopoh gapah, tuan-tuan. Tu umat Rasulullah ni dia luar biasa daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu, tuan-tuan. Itu Nabi Adam cemburu dengan kita, tuan-tuan. Nabi Adam cemburu. Tuan-tuan buka dalam kitab Nasihat Hulibat. Apa kata Nabi Adam? Aku buat salah sekali dengan Allah. Allah pisahkan aku dengan isteri aku. Nampak? Kita buat salah banyak kali, tuan-tuan. Aku buat salah sekali dengan Allah. Allah tak terima taubat aku di bumi mana-mana. Di bumi Mekah baru Allah terima taubat aku. Nampak? Tuan-tuan, ya? Kita minta ampun di mana-mana, Allah terima, tuan-tuan. Sama kaedah wanita isteri yang sudah bernikah, minta maaf dengan suami setiap hari sebelum tidur, minta maaf. Sebelum tidur minta maaf. Sebelum tidur minta maaf. Ni tak ada, minta maaf hari raya. Hari raya dan masa suami dapat duit KWSP baru nak minta maaf. Ingat tu, jangan minta maaf tengah hari raya, tuan-tuan. Kalau sempat minta maaf, kalau tak sempat minta maaf, tuan-tuan. Sebab isteri ni kunci syurga ni daripada suami, tuan-tuan. Suami ni dia buat jahat ke, dia buat hal yang bukan-bukan ke, isteri ni dia kena taat dengan suami, kecuali dah maksudnya suami itu ada mendatangkan mudarat ke atasnya. Tu kena faham, tuan-tuan. Dia kena taat kan suami, tuan-tuan. Suami kata buat air, kena buat air. Suami kata mari sini, kena datang. Suami kata tak boleh keluar, jangan keluar. Ini tak ada, lawan dia. Suami kata janganlah buat TikTok tu, kau dah tua, dah mak-mak dah. Alah salah pun, TikTok je pun sini je. Apa dah bang itu nak marahi? Hiburan abang, hiburan abang. Sekarang fashion baru sekarang ni, tu tengok fashion baru ya. Kadang satu pejabat. Ndak ada aku cangkui orang ni ya. Pelik betul lah. Kadang satu bilik tu, satu tingkat sama berjalan. Orang AJK suruh jangan buat, tuan-tuan ya. Nanti dia buat ramai-ramai, dia buat TikTok ramai-ramai kan, dia jalan macam tu. Janganlah yang bukan-bukan, jangan buat lah, tuan-tuan. Tidak berfaedah pun. Pelik betul. Suka ikut yang bukan-bukan. Dulu pasal ni lemah. Tak ada kata Honda, lemah. Sekarang jenis pula berjalan. Apa nak ikut orang yang bukan-bukan tak habis-habis. Mengaji tak mahu, untuk ilmu tak mahu. Bila ustaz cakap dia marah kat ustaz. Tuan-tuan. Tak adalah taubat, takwa, ya. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya adalah yakin. Kita yakin lah. Kita yakin, kita solat, kita baca Quran, Allah terima amalan kita. Kita yakin yang kita ni akan mati. Kita yakin kita ni akan masuk dalam syurga Allah. Kena yakin, tuan-tuan. Ya? Siapa dah masuk syurga untung tuan-tuan. Kita ni masuk syurga, tuan-tuan. Amin Allah wa amin pun tak mahu ya. Bila ada benda-benda baik, ustaz ke tok guru mana sebut, tuan-tuan kena sebut amin ya rabbal alamin. Sebab dalam majlis ilmu ada malaikat Allah, tuan-tuan. Ingat tu ya. Dalam syurga Allah ni tak ada orang kafir, semua orang Islam. Tuan-tuan, dia ada penapisan, dia ada tapis. Macam kita menuntut ilmu, dia tapis. Tuan-tuan, tak semua yang dapat kaedah-kaedah sebut, tak semua orang dapat yang kelebihan masing-masing yang Allah pilih sahaja, tuan-tuan. Ya, ingat tu. Nanti tengah-tengah bulan Ramadan, tak boleh banyak ni, tak boleh ramai separuh hilang. Tuan tengok tak percaya ni, separuh hilang. Masuk 15 Ramadan, separuh hilang. Dia pergi mana? Allahu'alam. Macam ni pun, orang mana ni? Yang ramai-ramai ni orang mana ni? Aku mengajar tak pernah ramai macam ni. Ni datang planet mana ni? Tuan-tuan beruntung, tuan-tuan dipilih oleh Allah datang surau, datang masjid pada bulan Ramadan. Tapi kena ingat, jangan datang pada bulan Ramadan saja, nanti bulan Syawal datanglah juga. Tuan-tuan tahu tak, orang datang rumah Allah ni, satu langkah dia keluar daripada rumah, diampun satu dosa, diberikan satu kebajikan. Apabila tuan-tuan niatkan pahala, ya Allah, pahala aku pergi masjid ni, ya Allah, aku hadiahkan kepada mak dan ayah aku yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, automatik pahala ni transfer terus sampai. Dalam hadis menyebutkan walaupun anak ni fasik sekalipun tetap sampai, tuan-tuan. Ya, waladun solihun, anak yang soleh, tuan-tuan. Ya, ingat tu. Ini pada bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Nun adalah ya adalah yakin. Naklah kita sebenar-benar yakin kepada Allah tentang rezeki. Jangan takut pasal rezeki ni, tak ada ya. Tentang rezeki takut macam mana ni, hari raya dah dekat, nak beli baju raya anak ni macam mana, duit tak ada, nak balik kampung kan macam mana. Jangan risau, tuan-tuan. Adalah wa may yattaqillah jalahu makhraja, tuan-tuan. Aku masih PKP 2 tahun, duduk rumah, duduk madrasah, tak ada ceramah pun, ceramah online je, tuan-tuan. Ada
Duit ada, makan tu gemuk. Anak 12 semua makan, bini 3 orang semua makan, tak ada yang tak makan, tuan-tuan. Bukan bini seorang macam haji, 3, faham? Makan semua, tuan-tuan. Ya? Kita kena yakin, sebenarnya yakin. Tuan-tuan jangan risau, selagi kita ni belum mati, rezeki kita tetap ada, faham? Ingat tu, jangan takut sangat pasal rezeki, tuan-tuan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan kena jagalah. Hubungan kita dengan raja, segala raja Allah, tuan-tuan. Sebab tu tentang duit, jangan sibuk cari duit, sibuklah kita mencari yang membuat duit. Siapa? Allah. Nak cari macam mana? Mengadu dengan dia, tuan-tuan. Ini bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Malam-malam kita tak tinggal semayang tahajud, malam-malam semayang tahajud, malam-malam. Kita buka dalam hadis, apa kata baginda? Siapa bangun malam, dia tak semayang tahajud pun, tak semayang tahajud, dia tak baca Quran, dia bangun kencing ke, bangun tengok bini ke, bangun tengok handphone ke, dia bangun, dia baca 3 benda. Pertama, tahmid, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Dia dalam keampunan Allah. Kalau lepas tu dia doa, Allah makbulkan permintaannya, tuan-tuan. Malam ni terjaga, baca 3 benda, jangan tak baca, tuan-tuan. Tak susah pun, senang je, tuan-tuan. Tak pakai baju, tak masalah, tak ada haram pun, tuan-tuan. Menyebut kalau Allah tak pakai baju, tak ada haram pun, ya? Telanjang pun tak apa, yang tak boleh dia menghina, tuan-tuan. Itu je, ya? Kalau zikir telanjang ramai-ramai satu surah, tak boleh oh semua telanjang, imam telanjang, tak boleh dan tak boleh tahu hukum fiqh, harus kena faham, baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Cukup lah, ni mana boleh lama-lama, dia tengah syok-syok berhenti, baik. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan, pada bulan Ramadan ni kita jangan sibuk sangat, macam mana dapat raya ke tak dapat raya. Yang kita hendak ni sibuk sangat ni, yang paling kita takut kalau kita tak dapat menyambut dan kita tak dapat Lailatul Qadar. Itu yang paling kita risau, faham, Siapa dapat Lailatul Qadar, 7 keturunan menjadi ulama. Aku aku dapat Lailatul Qadar sebab itu keturunan ramai ulama. Aku seorang je ulul dalam semua, Onyang aku ulama, atuk aku ulama, pak saudara aku ulama, bapa aku ulama, abang aku ulama, anak saudara aku ulama. Tinggal lagi satu keturunan lagi, semua ulama. Kalau apa Quran 18 orang, fikir untung. Sebab tu kami bila ada masalah agama, bab paraid ke apa, kami kumpul ramai-ramai, ada beradik ngaji Pakistan ke, ngaji Afrika, ngaji Mesir, ngaji Mekah ke, kami kumpul ramai-ramai, masing-masing buka kitab, buka, kan. Tu untung dalam keluarga ada ulama. Sebab dalam hadis sebut, apabila dalam keluarga ada seorang hafal Quran, ada seorang ulama akhirat, dia akan menarik di padang mahsyar ahli keluarganya 70 orang. Tuan-tuan fikir, lepas tu untung kalau dalam keluarga ada ulama, tuan-tuan kena kawan dengan ulama, tuan-tuan. Ni tak ada dengan ustaz, takut nampak ustaz makan kedai makan, ustaz habis kena belanja, kudukut tu, dengan ustaz muka dan salam Allah kosong aja, salam kosong. Di Perak aku tahu aku rasa satu tempat, mungkin tok guru sana dia tarbiyah akan dekat masjid kat surau ni, tapi aku rasa tempat tu bila lepas kuliah salam aja orang surau masjid ni, pasti di salam tak ada kosong, payah diisi paling kurang RM2, tuan-tuan. Tuan-tuan kena buat, tuan-tuan. Tapi yang aku tak payah kat ustaz lain, faham tuan-tuan, aku tak payah kat ustaz lain. Tuan-tuan tahu ulama ni duit dia dapat, dia buat apa? Dia beli kitab. Tambah pula ulama-ulama yang ada madrasah, duit buat apa? Dia bagi anak yatim makan, dia belikan kitab-kitab pelajar madrasah, tuan-tuan. Aku tiap-tiap hari pada bulan Ramadan tiap-tiap hari beli makan minum budak-budak ni 250 dah confirm, tuan-tuan. Beli untuk buka puasa 250 dah confirm. Yang anak bagi lain tu lain pula, tuan-tuan. Makan jadi darah daging, tuan-tuan. Dia solat, dia baca Quran, kita dapat pahala saham sampai kita mati, tuan-tuan. Ingat tu, bila pada bulan Ramadan ni, nanti pada malam hari raya, tuan-tuan jangan lupa 2 wirid ni. Satu tasbih subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 300 kali. Yang kedua tahmid la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali.
Masa dia bila nak baca, contoh malam ni dah masuk malam raya, tuan-tuan dah boleh baca dah. Habis dia bila? Habis dia waktu bila? Bila imam dah takbir sembahyang raya, Allahu Akbar, habis dah. Bukan habis tu masuknya macam mana? Fadilat yang tak dapat lah. Apa kelebihan dia? Kita mati tak kira bila lah kita mati, dalam kubur Allah siapkan 70,000 cahaya. Tuan-tuan, kubur ni gelap. Kubur ni takut. Ya, lepas tu kubur ni aku bagi tuan-tuan faham. Apabila kita gali kubur, nampak liang lahat itu dunia. Kita letak jenazah masih dunia. Bila tutup aja dengan tanah, dah masuk dah negeri yang bernama alam barzah. Kita dalam kubur, kita baring macam ni. Tak kira lah, engkau AJK Surah, engkau JKK Kampung, engkau Politrafik, engkau JPJ, engkau pergi custom, engkau pencegah rasuah, engkau siapa, engkau YB, engkau ustaz, engkau siapa sekalipun, nanti kau masuk dalam kubur, engkau baring macam ni. Baring macam ni, bila imam cakap, wahai fulan anak si fulan, sebentar lagi datang dua malaikat Allah. Engkau jangan takut, engkau jangan gentar. Kita dalam kubur, kita dengar. Kita cakap apa? Arsyadani rahimakumullah. Kita cakap tu, imam tak dengar. Kalau imam dengar, imam pun mati. Faham? Ni sayangnya Allah. Tuan-tuan, betul kita pergi kubur. Tuan-tuan kita tengok kat kubur. Sunyi, sepi kubur. Mana dengar apa-apa. Tuan-tuan tengok kat kubur. Binatang pun tak ada. Kan baru ni viral, Ustaz Indonesia, dia masukkan satu alat telefon dalam kubur, dia kata suara-suara orang mati kena azab. Ni Ustaz Dajjal. Faham? Inilah iblis yang bertopeng dengan manusia, tuan-tuan. Dia menipunya manusia. Inilah fitnah akhir zaman. Manusia kena azab dalam kubur, manusia kena tanya dalam kubur, siapa pun tak boleh dengar. Yang boleh dengar ni Nabi je, tuan-tuan. Kalau siapa boleh dengar, dia yang dipilih oleh Allah saja. Dia tak boleh didengar secara umumiah, tak boleh. Kena faham. Sebab itu rahsia Allah, tuan-tuan. Ingat tu. Lepas tu kita pergi kubur, orang gali kubur, pegali kubur, mana pernah dengar orang tanya sebelah. Man rabbuka? Tanya, tuan. Tak dengar, dia tak dengar. Pasal tu dia gali kubur, dia boleh sokok lepas tu. Kalau dia dengar, dia tak akan gali kubur ya, tuan. Ingat tu. Ni bab tentang kubur, tuan-tuan. Baiklah, pada hari raya, ya, tuan-tuan jangan lupa pada hari raya pakai baju-baju yang lawa-lawa. Kopiah cantik-cantik, songkok hitam. Siapa dia pakai songkok hitam, kalau boleh jangan pakai songkok hitam. Minta maaf siapa pakai songkok hitam, sebab songkok hitam ni tak pernah basuh. Faham? Aku kena bagi tahu terus terang, tuan-tuan. Dalam hadis sebut at-tuhuru miftahus solah, kesucian kunci bagi sembahyang. Bila kita nak sembahyang, kita kena bersih. Setiap benda semua kena basuh, tuan-tuan. Senang ni, tuan-tuan sangkut atau tuan-tuan letak, kadang-kadang jatuh atas kencing anak, kencing kita tak tahu. Kedua, ada tek cicak jatuh, kadang kita tak tahu. Bila benda ni dia selain pada songkok hitam, kita selalu basuh. Bila songkok hitam ni memang tak pernah nampak dia orang basuh. Kalau tuan-tuan tak percaya, suruh bini basuh, tengok apa akan jadi dalam rumah tangga. Tengok. Ingat tu, kalau boleh tukarlah songkok lain, ya. Jangan marah orang makan songkok hitam, jangan marah kat aku tegang sikit buat hukum, ya. Boleh tak masalah, boleh pakai. Takut benda ni ada tek cicak jatuh, ya, ada najis jatuh, kita tak tahu, tuan-tuan. Ingat tu, ya. Baiklah, pada hari raya sunat sedekah. Pada hari raya tu, hari raya pertama kedua tu sunat sedekah. Bagi anak yatim, bagi orang susah duit, tuan-tuan. Dan kalau jumpa anak yatim, siapalah kepala anak yatim? Anak yatim yang belum cukup umur, bukan macam sini dah tua ni, tak payah. Ya, yang belum cukup umur sapu kepala, ya. Dan pada hari raya pertama, yang kedua tu tuan-tuan pada hari raya lah. Hari raya ketiga tu barulah nak puasa 6, barulah puasa 6. Hari raya pertama, hari raya kedua jangan nak puasa 6. Ni tak ada, kadang tetamu atas rumah minta maaf lah anak puasa. Anak JK Surah ni memang rajin puasa. Ya. Tak payah, menyambut tetamu tu adalah wajib, memuliakan tetamu adalah wajib, tuan-tuan. Puasa 6 tu adalah sunat. Faham tu? Ya, ingat tu, tuan-tuan. Dan pada hari raya jagalah tentang halal dan benda-benda yang haram. Jangan dengan sepupu. Kan tuan-tuan, bila orang nak salam, tuan-tuan buat macam ni kan? Betul tak tadi? Sini kan? Ini pada waktu bila nak guna dia? Nak guna dia bila orang itu haram ke atas kita tak boleh pegang dia, kita tak boleh bersalam dengan dia, baru kita buat macam ni, tuan-tuan. Bila halal sama halal, bila kita boleh salam, aku dengan Zakir boleh salam, barulah salam. Kalau aku nak salam, Zakir buat macam ni, memang kena buku 5 lah, faham? Sendiri mau ingat lah, tuan-tuan, ya. Aku dengan dia halal, salam dapat pahala. Bila kita lepas dalam keampunan. Kalau dengan perempuan yang haram, dia nak salam dengan kita pada hari raya, barulah buat macam ni, tuan-tuan. Kena tahu mana yang tempat yang betul, mana tempat yang tak betul, tuan-tuan.
Ingat tu, ya. Baiklah, jadi aku rasa cukup sampai kat sini, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Tapi sebelum tutup, tuan-tuan jangan lupa, siapa ada beli kasuri Kijang, anak kalau ada periksa, ya, bagi dia selalu menghidu sedut. Kalau dia lupa, contoh exam dia apa ke, dia tentang dia punya pelajaran dia lupa, ada doa dia lupa, hadis dia lupa, suruh dia colik dekat lidah. Colik dekat lidah, tunggu dalam berapa second, nanti dia akan ingat balik. Ni kelebihan kasuri Kijang, tuan-tuan. Kasuri Kijang ni banyak kelebihan. Siapa menghidu, dia menjadi orang berani. Siapa menghidu, dia menghilang darah gemuruh. Siapa menghidu, dia mencerdikkan akal. Tuan-tuan, ni kelebihan kasuri Kijang. Tapi kalau beli di media sosial, hati-hati, bimbang, dia orang dah campur dengan minyak putih. Ya, sebab kasuri Kijang ni dia ada daripada Mesir, ada daripada Turki, ada daripada, dia banyak sebelah-belah sana, tuan-tuan. Ya, kasuri Kijang ni. Kalau tuan-tuan hidup, tuan-tuan senawa. Tuan-tuan hidup tak senang hati atau pening, ada something wrong dalam tubuh. Boleh masuk dalam air, spray dalam rumah. Kalau dia orang marah-marah, tuan-tuan spray. Bini marah, spray muka tuan-tuan. Spray. Dia tak marah, sebab marah ni daripada syaitan. Dan ubat mata rekah Zam-Zam. Kalau siapa dah habis, tuan-tuan boleh beli, boleh ambil. Ya, boleh bawa balik kampung bagi mak, bagi nenek, titik dekat mata. Sebab mata kita ni apabila dia rabun, salah satunya kata ulama, tempat bertinggitnya, berteduhnya jin di mata, tuan-tuan. Dia tu aku nak ijazahkan satu amalan. Tuan-tuan, kalau anak lambat bercakap, cucu lambat bercakap, kadang kita pun kadang susah nak baca Quran, gagap-gagap. Ulama bagi tahu, dekat dalam mulut kita ada satu langit-langit, ada satu macam anak, atas lidah ada langit-langit. Kalau dia ada macam anak lidah. Anak lidah tu, kalau ada anak lidah, orang ni dia pasti boleh bercakap. Kalau anak lidah tu tak ada, dia tak boleh bercakap. Buat macam mana dia takkan boleh bercakap. Tapi atas kehendak Allah, itu kuasa Allah, itu lain, tuan-tuan, ya. Jangan lupa baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca dalam air 7 kali bagi anak terminum. Amal setiap hari dan baca di ubun-ubun, tuan-tuan. Setiap malam anak tidur baca di ubun-ubun. Cepat dia bercakap, petah dia bercakap, tuan-tuan. Ya. Ni masa berlakunya Nabi Musa. Nabi Musa baca ayat ni lah yang dia boleh bertutur, tuan-tuan. Yang Nabi Musa dia telan bara api tu. Ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Dah ada tabung madrasah, dekat luar tu ada barang-barang jualan, madu lebah ada, habatus sauda ada, tuan-tuan boleh membeli sambil menderma. Dan kami ada buat buku Ramadan, kitab Ramadan. Ada amalan-amalan pada bulan Ramadan, nak dapat Lailatul Qadar, apa amalan dia sebelum nak buka puasa, apa doa dia nak minta jauh daripada api neraka Allah, wirid pada malam hari raya, semua ada dalam ni. Tuan-tuan boleh ambil dekat luar. Ya, boleh ambil seorang satu, boleh ambil seorang satu, tapi dengar ujung dia dah ambil bayar, itu je. Aku tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.